Okey, selamat sejahtera dan Assalamualaikum pelajar sekalian. Untuk fokus SPM kali ini kita akan bincangkan soalan kertas 2 bahagian B, iaitu soalan yang berbentuk SC terbuka. Soalan ini adalah soalan 8 dan soalan 9. Biasanya B, soalan C, D ataupun E, yang mana peruntukan markahnya adalah 10 markah. Tapi apa yang best tentang soalan ni, iaitu pelajar tak perlu mengira atau menggunakan apa-apa formula fizik. Apa yang perlu pelajar lakukan hanyalah dengan memikirkan logik yang berkait dengan teori fizik yang anda pelajari untuk hasilkan satu inovasi berdasarkan masalah ini. Jadi kalau soalan ini pelajar boleh target, sekurang-kurangnya pelajar akan dapat 10 hingga 20 markah. Jadi untuk sesi kali ini saya akan kongsikan soalan daripada negeri, daripada SBP. So SBP, soalan nombor 9 bahagian D adalah soalan tentang engine kereta. Okey, so kita akan gunakan alat untuk melihat dalaman enjin tanpa perlu membuka keseluruhan komponen. So ni biasanya optik lah ni. Jadi kita akan bincang dengan lebih detail selepas ini. Rajah 9.4 menunjukkan retakan di permukaan dinding dalam sebuah enjin kereta. Retakan itu tidak dapat dilihat dari luar. Cadangkan satu reka bentuk alat yang boleh dimasukkan ke dalam enjin kereta. Dengan menggunakan alat tersebut, mekanik boleh melihat permukaan dalam enjin kereta bagi mengesan kawasan yang rosak seperti retak dan karat tanpa perlu membuka keseluruhan komponen enjin. Nyatakan dan terangkan pengubahsuaian berdasarkan aspek-aspek seperti jenis kabel, ciri-ciri kabel yang digunakan dan ciri-ciri tambahan yang diperlukan untuk memaparkan imej yang jelas dan boleh dikendalikan dalam ruang yang berlingkar di dalam enjin kereta. Jadi apa yang perlu di-highlight di sini? Okey, kita akan reka bentuk alat yang boleh dimasukkan dalam kereta. Untuk lihat permukaan dinding, mengesan kawasan rosak tanpa perlu buka. So penguasaan berdasarkan aspek-aspek. So aspek-aspek yang ada adalah jenis kabel, ciri-ciri kabel dan ciri-ciri tambahan. So ni soalan yang agak mencabar sebab dia cuma bagi 2 poin sahaja untuk anda huraikan, yang lain anda perlu tambah. Okey. Jadi daripada sini konsep kita nak satu alat untuk lihat dalam enjin. So secara langsung kita boleh tahu ni sebenarnya adalah alat optik lah. Kita akan guna kabel optik sama macam biasanya dalam pembedahan yang dilakukan lah. So optik, alat optik tu menggunakan konsep optik yang mana pantulan. Okey. So di dalam kabel. Okey. Ataupun fiber optik. Okey, menggunakan konsep kabel yang menggunakan konsep pantulan. Okey, jadi kita akan buat satu jadual seperti biasa. Okey. Draw dah. So saya akan tambah kat sini. So yang pertama sekali apa benda? Aspek. Yang kedua huraian. Okey. Yang pertama dia nak jenis kabel. Okey. Kabel. Yang kedua ciri-ciri. So kita boleh urai ciri-ciri lah, banyak sikit kan. Tengok macam ni. Okey. Besarkan sikit. Huraian sikit besar ni. Okey, so untuk jenis kabel, apa yang jenis kabel yang kita akan menggunakan jenis kabel yang kita akan gunakan adalah kabel fiber optik. Kenapa? Sebab kerana ia menggunakan konsep pantulan internal total reflection. Pantulan menggunakan konsep pantulan dalam penuh. Betul, total internal reflection. Takut. Okey. So kita gunakan kabel fiber optik. So apa ciri-ciri?
So ciri-ciri kita perlu tambah 3 Ciri-ciri yang pertama, paling senang kita ambil, perlulah nak masuk dalam enjin perlu kabel yang panjang lah, panjang dan halus. So yang kedua, kita ambil lah kabel yang halus ataupun berdiameter kecil. Okay. So kenapa perlu panjang? Okay. Supaya boleh memeriksa dalaman enjin yang dalam. Okay. Ataupun lebih tambah kita memeriksa dalam enjin yang dalam, kabel yang halus. Okay, so kabel yang halus kenapa? Supaya dapat memasuki kawasan pipe enjin yang kecil. Betul tak? Semua pipe enjin kecil, jadi kita boleh masuk halus dalam-dalam. Okey, seterusnya lagi kita tengok apa lagi yang boleh tambah. 1, 2, 3, 2 lagi poin. Fleksibel lah, kabel yang fleksibel. Kabel yang fleksibel. Sebab apa? Sebabnya boleh melalui dalaman enjin yang berliku atau berbengkang-bengkok, betul. Berliku. Boleh lah. Jadi 1, 2, 3 kita akan tambah satu lagi. Insert. Below. Mungkin nanti lampu saja tak cukup kan, kita perlu lampu lah. Lampu. Okey. Yang berkuasa tinggi ataupun yang terang. Okey. Kenapa? Supaya dapat melihat gambaran ataupun image, gambaran ataupun image dalam enjin dengan lebih jelas. Cukup kot. Okey, keras. So 3, 4, 5. Okey. Jadi 4 huraian, 1 huraian untuk jenis kabel. Okey, so cukup kot. Okey. So kalau kita tengok ini jenis kabel, so kita dah jawab satu soalan, satu markah. Kenapa? Kerana menggunakan konsep patutlah dalam. Yang kedua, ciri-ciri yang perlu kita apa kabel tu adalah kabel mestilah panjang supaya dapat memeriksa dalam enjin yang dalam. Kabel tu mesti halus dan berdiameter kecil supaya dapat masuk ke kawasan pipe enjin yang kecil. Dan kawasan kabel tu mestilah fleksibel supaya boleh melalui dalam enjin yang berliku-liku. Dan lampu yang berkuasa tinggi supaya dapat, so ni kalau saya nak tambah sikit, perlu tambah lagi sikit. Okey, apa nak bagi tu bintang bawah boleh membengkok lah. So mengikut rupa bentuk enjin. Boleh juga cantik juga ayat macam ni. Okey, skip kot. Boleh kuliku kan. So boleh membengkok mengikut rupa bentuk enjin. Okey, so cukup lah. So total semua 10 markah. Okey. Jadi kalau rasa nak cantikkan lagi, kita tambahlah satu lagi apa okey. Jadi cadangkan satu reka bentuk. So reka bentuk alat dengan menggunakan, nyatakan alat yang kita akan ambil sini. Reka bentuk alat yang boleh dimasukkan ke dalam enjin. So reka bentuk alat yang boleh dimasukkan ke dalam enjin kereta mestilah terdiri, salin semula aspek yang ada daripada semua, salin semua yang ada ni jenis kabel fiber optik yang panjang dan halus dan fleksibel serta lampu diberikan dengan lampu yang berkuasa tinggi. Okey,
supaya itu bentuk alat yang boleh dimasukkan ke dalam bla 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 bla. Okey, so cukup lah kot. Itu bentuk alat yang boleh masukkan dalam enjin kereta mesti daripada okey, itu saja kot untuk saya rasa. So pakai ni tak boleh nak zoom sangat saya tak boleh nak zoom, jadi harap kalian nampak ke, tak nampak ke? Tak boleh zoom. Ataupun saya perlu besarkan sikit. Okay, saya besarkan kepada boleh cukup 18 lah. Okay. Okay, itu sajalah sikit sebanyak. So, jenis kabel yang pertama, jenis kabel 1 poin, huraian 1 poin. Ciri-ciri kabel yang panjang 1 poin, huraian 1 poin, kabel yang halus 1 poin, kabel yang fleksibel 1 poin. Lampu yang berkuasa, ciri tambahan. Ciri tambahan. So, kita ada di kabel tu ada lampu. So, itu saja sikit sebanyak untuk huraian tentang dah menjawab soalan fizik sebahagian B, soalan 9 dan soalan 8, soalan esei 9 dan 10, soalan esei terbuka. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh PM saya kalau okey. So saya harap pelajar-pelajar dapat sedikit sebanyak gambaran tentang cara untuk menjawab soalan berbentuk esei ni. Okey, so kalau ada apa-apa, kalau rasa video ni berguna, bolehlah kongsi pada rakan-rakan. Okey, supaya mereka pun dapat sikit sebanyak membantu mereka untuk jawab soalan exam dengan lebih tenang. Okey, so itu saja untuk next video. Saya akan upload kalau berkesempatan. So jangan lupa follow dan subscribe lah supaya tidak ketinggalan. Okey, itu saja sekian daripada saya untuk sesi hari ini. Sekian, terima kasih.